Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita muka surat 7. Anak-anak yang dikasihi sekalian, adalah ilmu itu imam bagi amal, dan amal itu ialah dengan menurut ilmu. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia masih diberikan kelangsungan hayat pada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, diberi kita kehalubaan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, diberi pada kita bertemu dengan guru yang boleh mengajar dan menunjukkan kita pada jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita minat, kesungguhan, keterbukaan hati untuk nak mengenal Allah Ta'ala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita nikmat yang begitu besar, khasnya nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan bagi ni boleh hadir untuk solat subuh berjemaah. Dapat pula insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ni, meneruskan bacaan daripada kitab Irsyadul Jawiyyin insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, anak-anak yang dikasihi adalah ilmu itu imam bagi amal. Masih nak bicara pengarang kita ni mengenai jagaan dia yang kelima ni, berkenaan beramal. Yang kita nak beramal ni tak boleh menurut hawa nafsu. Itu dia punya main topik dia. Jadi nak beramal bila tak ikut nafsu, kita tak boleh beramal ikut selera kita, tapi mesti mengikut tertib, mesti mengikut aturan-aturan syarak, mesti ikut mizan syar'i. Apa dia mizan syar'i itu? Nak beramal tak boleh dengan nafsu tu, antaranya nak beramal mesti ada ilmu dulu. Itu dia nak sebut, wahai anak yang dikasihi sekalian, adalah ilmu itu imam. Jadi nak beramal kena mengaji dulu. Tanpa ada ilmu nak beramal macam mana? Beramal tanpa ilmu, nafsu. Kaedah disebut oleh para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun, amalan dia ditolak, la tuqbalu, amal dia tak diterima. Begitu juga ada pepatah kata ulama, lupa lah nak sebut pangkai dia matan,
jubat tu. Allahumma salli wa sallim ala fauqa maujin yuj'alu, orang yang beramal tanpa ada ilmu seperti kalbina'i fauqa maujin yuj'alu, seperti membuat binaan di atas ombak. Tunjuk kata bandingan amal tak pakai tanpa ilmu ni macam buat binaan atas ombak. Buat binaan atas tanah, kalau tak buat tapak gajah, tak peling pun teruk, tanpa buat binaan atas ombak. Ui, gila apa? Tak boleh buat, tak tercapai. Kalau kita tengok teori nak buat jambatan pun, ada terfikir macam mana nak buat jambatan Pulau Pinang tu lah pun contoh. Macam mana dia nak buat tiang tu boleh bubuh dalam laut tu, sedangkan bukan senang tu. Nak peling macam mana? Kalau kita tak pernah tahu macam mana teknikal dia tu, tak faham kita macam mana dia nak boleh bubuh pacak bawah laut, dalam laut tu, untuk boleh ada binaan, dengan tu boleh bubuh jambatan atas tu. Dia mesti kena buat satu acuan sampai ke bumi tu, air tak masuk, dia akan sedut air keluar daripada bawah tu sampai atas tu. Lepas tu sedut air buat keluar, kosong dalam tu, baru dia nak boleh peling. Lepas tu baru dia nak boleh simen tu, satu-satu tiang tu proses dia macam tu, sampai atas baru boleh siap semua. Gadis satu lagi pula sama tak, buah acuan, sedut air, peling, lepas tu baru nak buah simen sampai atas tu. Nak cerita apa ni? Mana boleh buat atas laut itu? Bukan tengok rupa macam duduk atas laut lah, bukan terapung itu. Asal nak syarah jambatan tu lah sikit kan, macam mana buat jambatan tu. Itu kalau yang tu tak boleh nak jadi ni. Cuma bila kita buat amal ni, kita tak rasa dia punya malapetaka tu macam tu. Beramal tanpa ilmu ni, kita tak rasa malapetaka macam tu. Kalau kita faham malapetaka dia macam tu, bahana dia macam tu, rasanya semua bakat main mengaji penuh pondok ni. Tak jeluh ni. Masa kalah ni mesti tu, mesti pun tak ramai macam tu. Tapi tak ramai macam tu. Bahkan di sebalik pula berlakunya. Apa dia? Orang duk faham dunia ni mesti kena ada ilmu baru boleh buat. Tapi bab akhirat ni macam mana? Gaduh apa? Beramal lah ialah ilmu apa nak ngaji. Nak mengaji apa sangat? Ada orang duk faham macam tu. Tak, salah ni. Kalau ikut bab ilmu ni, ilmu kita ni ilmu nak mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Ilmu macam mana syarat-syarat beramal. Dan amal ni antaranya tambah atas nama ibadat. Tak panggil ibadat kalau tak kenal ma'bud. Tak panggil ibadat kalau tak kenal ma'bud. Yang tu yang pepatah ulama kita sebut, la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak boleh sah ibadat melainkan dengan kenal Allah. Satu, ilmu ni imam. Nak sembahyang macam mana imam tak ada, buh imam dulu. Jadi faham tu amal ni makmum. Dan amal tu ialah dengan menurut ilmu. Bahasa dia makmum lah. Bahasa lain imam ni matbu'. Imam ni matbu' lah. Sebah tu betul lah, tapi nak sebut sini ilmu tu matbu'. Amal ni imam, amal ni tabi'. Benda pula tu. Amal ni dia ikut, ilmu yang diikut. Jadi nak buat sesuatu mesti ada panduan, dan panduan tu lah panggil ilmu. Khasnya kita dalam bab agama Islam kita ni, paling besar ilmu ni ilmu mana? Ilmu batin.
Ilmu batin ni mana? Ilmu nak mengenal Allah Ta'ala, ilmu nak arif dengan Allah Ta'ala, ilmu akidah, ilmu tauhid. Itulah ilmu asas sekali. Dan ilmu tauhid pula mesti belajar dengan betul, tak boleh salah, tak boleh silap, mesti mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan pula dapat proses tarbiyah, latihan, latih tubi pula yang kita buat tepat, kena betul, menepati piawaian SOP, kredit hours apa seumpama tu. Dengan itu capai maksud, capai matlamat untuk boleh kenal Allah Ta'ala. Ilmu tu pun lengkap, dan ilmu nak buat ibadat amal zahir ni pun lengkap dengan rukun dan syarat dia. Ilmu batin pun cukup rukun dan syarat dia, ilmu zahir pun cukup rukun dan syarat dia. Jadi kalau berarti itu banyak benda kita kena mengaji ni. Baik, bacalah kata dia sabda Nabi SAW. Tu al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu ni adalah imam bagi satu amalan, wal amalu tabi'uhu. Terjemahan itu, ilmu itu ialah imam bagi amalan, dan amal tu adalah yang menurut, yang tabi', yang ikut imam. Sedia maklum prinsip tu, cuma nak, macam mana nak bagi sedar kita ni. Jadi kalau faham tu, antara imam makmum kena create imam dulu, baru boleh ada makmum. Jadi selagi imam tak ada, macam mana nak solat? Pasal mesti nak buat jemaah ada imam dulu. Jadi cuma kita dalam bab konteks ibadat dan ilmu ni khasnya mengenal Allah Ta'ala dan ibadat. Itu benda besar sekali. Kita duk faham ilmu ni ilmu biasa ya, bahkan masyhur sebut ulama ilmu besar sekali dalam bab ibadat ni ilmu kenal Allah Ta'ala. Itulah imam besar sekali. Nisbah nak belajar ilmu mana rukun, mana syarat, mana yang membatal. Kalau nisbah semayang, mana nama rukun solat, mana sunat ba'at, sunat hay'ah. Dan kalau kata ada masalah, ada terlupa, tersilap, syak, macam mana nak selesai dia, peraturan imam makmum macam mana, tu ilmu, nak ilmu zahir. Atas kita bicara ni, imam ni, imam mana yang imam dalam bab ilmu, ilmu apa yang imam besar sekali? Ilmu kena Allah Ta'ala. Itulah ilmu yang paling besar sekali, imam paling besar sekali, yang kita kena, istilahnya kena sediakan tapak imam ni dulu dengan selengkap-lengkapnya yang boleh. Pula tu dapatkan, cuba melatih diri juga sedapat mana yang boleh, dapatkan bagi boleh, dan selesai secepat yang boleh. Mesti dengan bahasa itu untuk bagi dapat imam tu, barulah boleh makmum ni berbetul. Kita kadang perbetul hak makmum, yang imam ni ada yang tak pernah peduli langsung. Ada orang duk ibadat lama dah, tanya bab tauhid, tak pernah ngaji tauhid. Bayang. Jadi mana dia punya imam? Imam mana? Tambah pula duk ibadat lama dah, tanya-tanya tauhid, dia kata ngaji ke Arab Saudi ni paling kemas ngaji tauhid. Ada orang tak faham kot. Ngaji ke Arab Saudi ni, itu negeri paling kemas aja tauhid. Tauhid salaf ni nak kemas sekali, pergi ngaji Arab Saudi. Benda tu baru kita tahu kata yang banyak Wahabi tu. Siapa dia tu tak tahu lah. Ada Maulana yang cakap macam tu. Maulana lagi. Kalau kita faham macam tu, maksudnya lingkup dah, ibadatnya lama dah. Kita ulama duk sebut panduan yang dah jadi guna pakai satu dunia dah. Ilmu tauhid mantap ni atas perjalanan salaf dan khalaf. Kalau nama salaf pun mesti disiplin dia, yang seperti mana telah dirumus oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Diimpun siap dah mana yang ittifaq perjalanan salaf dan khalaf. Yang kita duk mengaji sifat 20 tu, ngaji hak tu yang tu imam besar tu.
Dan ngaji ayat mutasyabihat salah khalaf itu tak baik, tu makmum. Kalau usul yang telah disepakati oleh salaf dan khalaf, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, yang ittifaq salah dan khalaf ni, yang ni adalah parti ambil pada seluruh Quran dan hadis, sabit dengan akal dan nakal, engkar dia walaupun satu boleh dia buat kufur. Buat akidah ni habis-habis tak ngaji ayat tu, pergi ngaji ayat mutasyabihat je, tu pun pergi ikut Arab Saudi. Dia kata hak ni lah ilmu tauhid paling mantap sekali. Astaghfirullah. Jagalah. Dajjal zaman ni banyak sangat. Saja saya sebut tu nak bicara kita ilmu ni dia lah imam. Jadi maksudnya kena selesaikan sedapat mungkin ilmu tauhid. Untuk yang kita dah beramal lama ni, alhamdulillah satu sudut daripada kecil dah terasuh untuk boleh taat, alhamdulillah. Tapi bab mengaji ni dah ujung mau mengaji, tu masalah jugalah. Tambah pula kepala otak dah berserabut macam-macam. Nak perbetul balik apa yang mengaji yang dulu yang berserabut tu, jenuh kan. Satu yang terbaik ialah daripada kecil terasuh dengan ilmu-ilmu yang betul, ilmu ahli sunnah wal jamaah, khasnya ilmu mengenal Allah Ta'ala. Satu ulama kita dia karang macam-macam perkataan nasyid apa untuk memudahkan kita boleh hadam, boleh absorb kan. Macam mana nak dapat akidah yang betul ni. Tu yang kalau ngaji budak-budak ni, prinsip ulama kita dulu apa dia? Quran satu sudut, hafal Quran, hafal hadis, betul hafal nazam-nazam, syair-syair untuk memudahkan belajar tauhid ni. Pasal apa? Supaya dengan kita belajar, kalau kata tak faham dengan cara berfikir kali pun, dah duduk di mulut dah akidah-akidah yang awam, yang asal, yang jadi usul, atau akidah yang diajar, dia hafal pun, itu baru akidatul awam lagi tu. Seingat saya mengaji pun tu turun dia sebut kita duk hafal macam matan jaharah tu, yang dalam matan tu, duk hafal dalam matan jaharah tu pun kata dia kalau tengok terjemahnya tu, yang tu pun awam lagi. Awam lagi. Jadi nak dapat khas ni yang mana? Nak dapat khas ni kena duduk latihan tarbiyah dengan latihan yang sempurna, latih tubi yang secukupnya. Ni baru nak boleh jadi khas. Bayang tengok kalau matan Jaharah Tauhid tu 144 bait tu, yang tu pun orang awam lagi. Pasal masih asas ilmu, masih asas. Kalau memang akidatul awam apa, memang awam sungguh hak tu, baru duk kenal sifat yang wajib, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, Nabi, Rasul, malaikat, kitab apa itu kan, Rasul 25 orang, Nabi Rasul yang disebut dalam Quran, gini tu awam lagi, awam sangat. Bahkan tadika bahasa dia, prasekolah kan. 10 malaikat wajib dikenali, asas sangat lah kan. Satu yang babak akidah ni benda paling besar nak mengaji, khasnya akidah ni macam mana telah disebut ulama nak jadi imam ni, imam lagi ilmu ni dia jadi imam bagi amal ni. Ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah, itulah besar sekali. Macam mana bila sebut la ilaha illallah ni dia boleh refresh diri kita. Sebut la ilaha illallah ni segar kita, evergreen. Sentiasa fresh balik. Sebut la ilaha illallah, Rasulullah pernah isyarat kata jadidu imanakum dengan la ilaha illallah. Ada masalah je nak refresh balik, tekan button la ilaha illallah, pilih button tu kan. Ada masalah berserabut je la ilaha illallah. Nak merapu gelak je la ilaha illallah. Nak kejar cari duit dia punya la ilaha illallah.
Pergi makan orang belanja, pergi rombongan mana-mana duk mau apa ni, la ilaha illallah. La ilaha illallah tu kalau faham tu boleh fresh balik, boleh keluar daripada ghaflah. Lalai je la ilaha illallah. Ilmu nak ambil ilmu la ilaha illallah tu. Allah la ilah, makhluk bukan ilah. La ilaha illallah. Makhluk sentiasa berhajat dan fakir, makhluk bukan matlamat hidup, makhluk semua binasa, Allah aja kekal. La ilaha illallah. Tu dia punya kepala dia. Umbi hak ni tak betul, lebut la ilaha illallah ke jadi apa? Orang akan bertikai kita, apa sikit-sikit la ilaha illallah, apa sikit-sikit la ilaha illallah, apa-apa sikit dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muamal bukan ilmu. Ada masalah dia. Pada dia la ilaha illallah tu amal. Amal pun amal khatik tu lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amal khatik itu tu amal. Ni ilmu. Ilmu ni faham tu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena yakin, kena tasdiq, kena arif, kena mahir, kena jangan ada benda yang tersilap. Apa dia? La ilaha illallah. Ilah ni Allah, makhluk tak boleh duduk tempat ilah sama sekali. Ni usul besar sekali. Inilah imam. Baik, jelas tu ilmu imam amalan. Faham ilmu ni, ilmu apa? Ilmu la ilaha illallah. Tu yang bahasa huraian dia, ilmu ma'rifatullah. Mari anak-anak berfikir, cari di masjid di masjid manakah dan di madrasah manakah yang lain daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Orang muslimin kita ni sembahyang berjemaah dengan hal segala makmum terdahulu mereka itu daripada imam mereka itu. Ada imam dengan makmum ni, makmum duduk depan, imam duduk belakang, lain pada Masjidil Haram. Sedap tak dia punya ayat tu. Kenapa Masjidil Haram? Ada ke Masjidil Haram imam duduk belakang, makmum duduk depan? Ada. Masjidil Haram. Yang tu fiqh sikit. Tak faham, memang nak boleh, memang nak cerita tu sikit pun. Tapi dalam tempat lain daripada Masjidil Haram tak akan ada fenomena imam boleh nampak ada duduk belakang, makmum duduk depan ni. Hanya fenomena Masjidil Haram. Boleh faham sebab apa? Masjid lain tak boleh, Masjid Nabawi tak boleh. Masjid Kuching pun walaupun duduk dalam tanah haram, duduk dengan Masjidil Haram dekat tu, macam mana? Takkan jumpa fenomena imam nampak ke belakang, makmum ke depan. Tak akan boleh. Suasana yang ada, fenomena yang boleh ada, imam ni nampak ke belakang pada makmum hanya dalam Masjidil Haram. Pasal apa? Pasal Kaabah duduk tengah tu, ikan duduk keliling. Nak kira depan tu je dah. Nak kira depan. Jadi antara fenomena Masjidil Haram ni kita macam mana? Kalau keliling, jangan nak buat. Ni. Ni Kaabah. Tak nampak dah. Ni Kaabah putih juga. Nak pergi nampak tu ya. Ni Kaabah sekarang, ni Kaabah ni. Makmum kadang duduk dekat ni, keliling ni. Ada fenomena dia. Imam ni duduk sini. Makmum duduk depan ni, penuh ni. Depan imam macam ni, yang lorong imam ni kosong lah. Yang lorong imam ni. Tapi imam ni duduk belakang. Ada kalau musim-musim haji umrah, kalau time sembahyang lagi lah, imam bukan boleh duduk sini, imam duduk sini dalam Masjidil Haram ni. Depan dia ni kosong lah. Tapi belah kanan dia, kiri dia, yang bukan jihah dia, tu istilah dia, yang bukan duduk dalam pihak dia. Pasal Masjidil Haram ni dia ada besar, dia ada 8 jihah.
empat tu mestilah lah dinding tu, bucu-bucu tu dia akan jadi 8 jihah. Imam tu akan biasanya duduk dalam jihah yang dinding yang ada pintu Kaabah tu, tu jihah lah. Yang mana yang jihah ni makmum mesti duduk belakang pada dia duduk depan. Tapi yang bukan jihad ni penuh ni, makmum duduk depan tu, tang jihad ni ya imam dia duduk belakang. Ni fenomena yang akan dapat dilihat dalam Masjidil Haram. Cuma tak tahu kalau saya adalah ni, kalau duduk pergi, tak tahu duduk pergi pun lah, nak tengok imam duduk belakang ni payah lah. Kok ada musim tertentu je kot, mungkin musim umrah tu dia tak buat macam tu. Bahkan imam memang pergi duduk depan, memang imam duduk depan. Dekat-dekat nak semayang ni, kalau kita duduk pergi tawaf, kalau dan pergi awal tu pusing tu, kita cerita pekah tentu sikit kan, pusing tu, kalau mai dia punya pekerja tu duk cuci depan pintu tu, dibubuh kon tu, untuk apa dia nak cuci spray bagi minyak wangi apa, dia ampak sejadah tu sagi dia sekat, dia nak bagi imam duduk situ. Maksudnya mesti Masjidil Haram lah ni, kalau dalam waktu biasa imam memang duduk depan, tak duduk belakang tu. Saja sikit cerita fenomena yang disebut, kata lain pada Masjidil Haram tu. Ada ke makmum yang duduk depan pada imam? Memang tak ada lah jawapan dia. Tu Masjidil Haram tu pun kalau ikut, memang sebenarnya makmum bukan duduk di hadapan imam, cuma nampak duduk depan daripada imam berdasarkan perbezaan jihah, perbezaan pihak imam duduk di mana. Dia bukan kira circle bulat-bulat tu, tapi dia kira jihah. Okey, siap. Kali lalu. Jadi atas kita nak bicara ni, bila tak ada dah imam duduk terkebelakang daripada makmum, itu prinsip dia. Jadi apa maksudnya? Kena ngaji tauhid bagi kemah untuk sempurnakan ibadat ini. Jadi kalau bayangkan ada orang sampai mati tak biasa belajar ilmu tauhid, macam mana kata? Dan ilmu tauhid pun sebut macam inilah, sekurang-kurang belajar memanglah kena belajar apa? Allah wujud qidam baqa mukhalafah lillah wa diskam binafsi wa daniyah. Hafal je pun, memang hafal saja. Soal cukup ke? Baru budak tadika baru budak 3 tahun aja nasyid, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsi. Kadang-kadang tak ada lagu-lagu pun. Kalau dulu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyam binafsi wa daniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam. Nah, memang kita biasa dengar lama dah kan. Ada orang tak biasa dengar pun, itu masalah kan. Ada orang tak biasa tahu pun, itu yang dia pening tu kan. Bila pening-pening dia tak ngaji Wahabi pula, ni lagi senang. Na'udzubillah. Lepas tu kena sebarakkan balik ilmu-ilmu tu, nasyid-nasyid tu, bobi bahasa itu, pengetahuan tu. Cuma zaman lah ni nak tengok orang yang memang, kalau tak orang lah, kalau di masjid, balik pada cerita masjid tu, masjid-masjid nak jumpa yang duk mengajak tauhid ni payah dah. Yang banyak jumpa masjid sekarang apa dia? Tafsir hadis, sirah. Untuk ngaji usul fiqh, tafsir hadis, usul fiqh. Lepas tu tafsir maudhu'i. Lepas tu belajar apa? Usul fiqh. Lepas tu qawaid fiqh. Lepas tu belajar apa? Apa artinya saya mengandung Islam? Lagi belajar apa pula? Fiqh aulawiyat, fiqh solat. Lagi macam mana nak khusyuk dalam solat. Waktu sehari di alam barzah. Malam pertama di alam barzah. Ingatkan malam pertama kahwin. Apa cerita apa ni? Tajuknya tu. Nak jumpa ajar tauhid ni adalah. Ada pun kadang ahli sunnah wal jamaah. Awal-awal ahli sunnah wal jamaah itu ajak ayat mutasyabihat. La ilaha illallah. Ahli sunnah wal jamaah mana ajak? Mula-mula mengaji ayat mutasyabihat. Sikit itu. Maka kata dia, kalau makmum ni duduk depan, imam duduk belakang, maka dalam hukum fiqh kita
Fik kita ni dalam kaedah ulama ahli sunnah wal jemaah ni, kalaulah macam itu tak sah jemaah itu, tak sah ni, pasal imam duduk belakang. Nak tengok sewil sekali dalam pelaksanaan imam duduk belakang ni, nak tengok sembahyang paling sewil dalam dunia, imam duduk belakang, bahkan imam tak sembahyang pun. Nak tahu apa dia? Syiah. Syiah imam dia tak duduk depan. Syiah dia bukan duduk sembahyang. Ya, apa saya sebut ni? Terbalik ni. Syiah ni, imam ni bukan duduk sembahyang. Dengar saya nak cerita apa ni. Macam mana? Syiah ni imam dia ni, kalau ni imam, ni makmum, yang kondak sembahyang jemaah ni bukan imam ni, dia orang pegang mikrofon, kadang duduk sebelah, duduk tepi, duduk belakang, dia yang bagi arahan, Allahu Akbar. Ya. Saya tak rajin download video biar dah. Saya pergi dah satu saya sebut tu. Pergi mana? Iran saya tak pergi. Saya pernah pergi Iraq. Saya pernah pergi Iraq ni, antara tempat-tempat saya pergi Kufah, Basrah tak pergi. Ada Baghdad, memanglah ibu negeri, nak turun airport pun Baghdad dulu kan. Ada orang boleh pergi Iraq kah? Ada cara boleh pergi. Saya pergi tu sampai saya pernah jumpa ada seorang syekh Baghdad duduk Yuniza. Dia orang Baghdad, ajar bagi engineering, kahwin orang Malaysia. Berapa tahun dah dia tak balik kita, saya tak apa ingat dia sebut tahun tu. Saya cerita, ada pergi Baghdad, terkejut dia. Ustaz pergi Baghdad. Ustaz pergi Baghdad. Kata kalau tahap tu Martin 2 kali. Saya cakap Arab dengan dia cakap Melayu. Mana dia boleh cakap Arab pun. Kata dia, Ustaz pergi Baghdad 2 kali. Masya Allah, tabarakallah. Kata dia, pergi dekat makam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, saya pergi sana. Setiap malam pergi mesti duduk dekat makam tu. Masya Allah, kata dia. Masya Allah, best seronoknya. Saya dah tak boleh nak balik dah, kata dia. Saya nak cerita apa ni, bila pergi sana memang ada masjid yang masih masjid Sunni lagi, dah ada masjid yang memang didominasi oleh puak-puak Syiah. Sembahyang ni macam tu. Imam memang duduk depan, tapi yang bagi arahan ni bukan imam tu. Bukan imam tu, orang duduk sebelah dia. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang duduk sebelah tu, duduk atas kursi. Saya tak boleh bayar. Itu pun ramai orang ikut. Belah tak apa bala. Tu saya gerak tu. Bodoh-bodoh Malaysia ni lah, tak tahulah macam mana kan. Dia Wahabi serupa kan lah. Tu kata dia orang tu pergi Arab Saudi. Arab Saudi bukan semua Wahabi. Yang duduk mana meja Arab yang mengajar tu pun bukan semua Wahabi. Saya pergi dah kan. Ada kawan-kawan saya yang memang pergi jumpa seorang syekh tu. Dia orang rajin, saya tak rajin. Ada yang pergi talaki Quran, pergi sembang dengan dia, pergi makan kurma dengan dia. Saya tak rajin tu, tak dan. Memang tak dan pun. Kadang kita ada kerja yang kita dah buat, ada kita nak projek macam ni, tak dan lagi jumpa lah. Tu pun masa untuk kita orang kata apa, cari kesempatan sepenuhnya kan, untuk cari benda yang afdal itu, mengaji dah kan, nak ambil fadilat untuk cari tempat benda-benda yang besar tu lah. Apa saya nak sebut asal ni, nak kata adakah makmum duduk depan, imam duduk belakang? Memang tak ada lah, kesyiah tu sikit tu kalau buat tak sah, jemaah tak sah tu hal. Ni bukan cerita jemaah tak sah, dia nak sebut tu bandingan. Ni apa? Tak sah kita punya keadaan jadi orang Islam ni, tak sah. Maksudnya apa? Amal ada, tauhid tak ada. Bayang tambah tauhid macam Kasih Ahmad and the gang. Tauhid macam Ayah Pin ya. Kasih Ahmad apa pasal? Menolak hadis. Kita pakai Quran aja. Hadis ni kalam makhluk.
Kita hanya pakai kalamullah, la ilaha illallah. Macam mana lah kepala otak dia punya faham. Ramai faham macam tu. NGO dia boleh hidup lagi lah ni. Jamaah Al-Quran Malaysia. Kalau kepala otak macam Ayah Pin, nama Arifin, weh, Arifin. Buat perkampungan siap. Macam mana, oh, ya Allah. Oh, ya nak. Apa saya nak sebut ni? Nak ada doa ibadat ada, tapi tauhid tak mengaji. Macam mana nak buat? Ada orang pergi buat ijazah PhD, apa dia? Tasawuf misalnya. Tanya tauhid, minta maaf, saya tauhid bukan bidang saya. Sebut. Tauhid bukan bidang saya. Macam mana dia buat tasawuf, PhD tasawuf, tauhid bukan bidang saya. Orang tak mengaji agama pun tauhid itu saya ahli tauhid. Macam mana nak sebut? Macam tu lah. Kita ni walaupun akademik ahli sains, doktor, saintis, pilot, engineering, plumbing, mobil, wiring, Perdana Menteri, apa saja kedudukan. Are you Muslim? Yes. So you Muslim, you must be a tauhid man. Mesti jadi muwahhidin, mesti ahli tauhid. Tauhid ni our core business, main business. Macam mana jadi orang Islam tak ada tauhid? Pergila lah. Pergi gila lah. Kalau nisbah sembahyang tak sah pasal makmum duduk belakang, apa saya sebut ni? Pasal makmum duduk depan, amal duduk depan, tauhid tak ada. Macam mana iman Allah Ta'ala? Saya tak pernah tahu macam mana iman Allah Ta'ala. Allah Tuhan, itu je lah. Allah Tuhan, Tuhan ni apa? La ilaha illallah ni apa-apa? Tidak Tuhan melainkan Allah. Apa maksud dia? Tak tahu dah. Katanya tahu terjemah gitu ya. Ya Allah, daifnya, lemahnya kita punya pengetahuan la ilaha illallah ni. Tapi kalau cerita apa? Nasi Arab mandi macam mana? Oh, tu saya tahu, pakar saya pakar expert tu. Saya pergi belajar masak dalam YouTube, tapi kena bayar. Apa, masuk geng masak nasi mandi kena bayar 15,000. Wow, contoh lah kan. Ngaji tau. Kalau tak belajar macam mana nak buat nasi ayam mandi? Wow, pandai dia, faham imam, ilmu qabla amal, tapi tauhid tak ada. Tak tahulah anak habak lah ke mana. Mudah Allah mudahkan kita, sedarkan kita macam mana kefahaman ni, bawa kita bertobat elok-elok. Untuk nak bertobat ni bukan kita aja. Kita pun didatangi tetamu, alhamdulillah menyedarkan kita. Anak cucu kita pun kena susun balik macam tu. Jadi kalau dah tak betul ni, macam mana nak rearrange kita punya silibus? Pasal kita kalau pondok ada ni, alhamdulillah kan, ada silibus ni dah. Tapi takkan kita ya, kelompok yang kecil ni, kita nak buat betul ni, bukan saja umat Islam, kita yang minat ni, satu dunia kena bagi betul. Macam mana nak rearrange balik, nak susun semula. Satu hal. Jadi kita punya tugas ni besar. Tugas kita ni qu anfusakum dan wa ahlikum nara. Prinsip tu pun kita faham, tapi kita faham qu anfusakum wa ahlikum nara amal, bukan tauhid, bukan ilmu. Ilmu khas kita bicara ni akidah lah. Dan kita boleh lihat bahana tak ada ilmu berakidah ni, yang dia ialah imam tak mana? Mai Wahabi ambil Wahabi, mai Barat ambil Barat, mai pandang ke timur ambil pandang ke timur. Mai Korea ikut Korea, mai Jepun ikut Jepun, mai apa Bangla ikut Bangla. Boh pergi bahasa itu. Apa sembah mana? Mai Doraemon ikut Doraemon. Mai Power Rangers. Siapa lagi kuat, malaikat ke Power Rangers? Bapak pun tak boleh jawab. Kacau. Alam ni nature. Salah. Maksudnya tak ada jahanam dah. Kalau tengok masyarakat, kalau hanya dengan memandukan la ilaha illallah, terjemah tu saja dah memada dah tauhid. Bahkan ramai orang kata cukuplah nak tauhid macam mana lagi.
Oh, silap besar lah kan. Imam ni dia mesti utama sekali. Apa pun tauhid. Makan nasi pun tauhid dulu. Nak jadi apa, pemimpin tauhid dulu, jadi cikgu tauhid dulu, jadi murid tauhid dulu, jadi engineer tauhid dulu, jadi doktor tauhid dulu. Bila jadi doktor tauhid tak dulu, tu yang takut coronavirus lebih takut kau salah. Nak dapat kesihatan tak ada tauhid dulu, tu yang benda tak darurat pun jadi darurat. Pasal tak ada tauhid. Alasan dia darurat. Darurat apa? Najis boleh berubat dengan najis. Memang ada kaedah bernajis boleh dijadikan berubat dengan najis kalau tak ada lah benda sihat, benda yang suci untuk ubatkan najis. Duk tak sihat apa? Cucuk pula vaksin ni, vaksin coronavirus ni, orang yang ada masalah-masalah tak digalakkan untuk cucuk. Siapa? Kalau colok saya mampu. Untuk nak cucuk orang sihat, dah sihat, virus pun tak makan ubat apa pun boleh sembuh. Nak cucuk virus buat apa? Cucuk virus. Nak cucuk vaksin buat apa? Nak cucuk pergi orang sihat lah. Nak cucuk hak nak mampu, itulah nak cucuk supaya yang cucuk tu tak mampu. Kasar bahasa, sebut bahasa kapuh ni kan. Kadang tulis akademik bermuka-muka, baca apa Facebook panjang, apa bala dia tulis. Kita bagi very simple thinking untuk faham mana syariat tak syariat, mana patuh syariat tak patuh syariat. Dia tulis bermuka-muka, pemala dia tulis patuh pertama, patuh kedua, ketiga, analisis yang begini, ini kajian akademik, apa bala. Lah aku sebut benda sampel orang tak faham kan. Tu pun komen macam-macam, gelepak, bodoh apa ya. Tak boleh, kasar lagi lah semua tu. Yang saya suka bahasa kampung senang. Nak sebut hujah akademik, duk sembang elok-elok akademik tengah mana langsung. Allahumma salli wa sallim ala. Kita sebut cara kampung ni pun rasa boleh faham dah. Dia duk akademik rupanya tu berserabut kepala tak faham. Jadi asal nak sebut apa? Tu tang vaksin lah. Pasal nak sebut ilmu dengan amal tu. Faham ilmu apa nak beramal tu? Nak beramal dengan vaksin tu, ilmu apa yang ada kat nak beramal tu? Ilmu besar la ilaha illallah dulu. Lepas tu orang nak boleh faham dengan perjalanan syariat atau jalan sabak dan sabak, mesti patuh syarak. Patuh syarak di atas sifat takwa yang dah ada, mesti wara'. Mesti tinggalkan syubhat, tinggal yang haram mesti dah. Syubhat pun kena tinggal. Vaksin ni siapa dia buat? Saya buat. Yang tu pun syubhat awal dah. Saya silap bukan syubhat awal dah, haram jadah awal lagi. Sekali lalu sebut gitulah kan. Yang tu pun tak boleh faham kah? Kenapa tak buat sendiri? Kalau hang akademik sangat. Saya tak boleh. Dia katakan akademik. Okey, kalau hang akademik sikit, kenapa hang tak buat virus tu sendiri? Vaksin tu sendiri. Tak boleh, Malaysia tak boleh buat. Tak ada pergi ngaji kita selama ni duk hantar pergi jadi saintis, ahli sains, MRSM ni, tak ada seorang pun yang boleh buat vaksin kah? Tak ada duit kan nak buat vaksin. Daripada 3 bilion tu duk pergi beli vaksin, baik hang buat makmal untuk buat vaksin. Tak faham kan saya buat apa? Pisau blade pun beli kat India, pisau blade topaz. Cap buaya pun beli pada India. Awak Malaysia tak ada teknologi kan nak buat pisau cukur? Alah, cakap bukan main akademik. Benda yang asah tak boleh buat. Kata dia tak ada kepakaran, buatlah bagi jadi pakar. Benda lain pandai pula tak ada pakar, ambil orang lain pakar main sini. Buat apa jadi pakar? Pasal ada benda-benda yang kriteria orang Islam saja kena buat. Orang Islam saja yang tahu peraturan tu, orang kafir tak tahu peraturan tu. Apatah lagi kan ada tambah yang buat tu mereka, orang yang dia punya pemegang saham
Yang paling besar dia semua orang yang anti Islam. Boleh percaya ke orang macam tu nak bagi penawar dan kesembuhan pada orang Islam? Sikitlah kayak lalu gitu. Nak cerita apa? Ilmu qabla amal. Ilmu pun besar, ilmu akidah. Bagi kenal dulu Islam, kenal dulu musuh Islam, baru nak boleh bagi suggestion apa. Macam itulah sikit. Kasar sikitlah sebut-sebut macam tu. Jadi asal nak sebut makmum duduk depan, imam duduk belakang, tak sah jemaah. Maka begitulah segala yang beramal dengan hal jahil itu tidak sah amal mereka itu. Sedap je baru tak sah amal. Sebab jahil dalam bab ilmu tauhid ni bukan saya yang kita. Sikit ulama kita bahkan hadis Nabi dengan apa dia sebut isyarat al-ilmu ni, al-ilmu imam katanya. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu kan. Macam mana nak sebut prinsip tu? Sebut dalam Quran pun illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang iman dan amal soleh. Ini amal soleh dia tabi' pada alladzina amanu. Iman tu imam. Jadi mesti ada ilmu iman tu depan. Dan ilmu iman pun apa dia iman? Iman ni yakin. Dia bukan benda subjektif. Ada benda yang sebut iman dengan Allah apa-apa, ada benda yang dia nak boleh bawa sampai yakin. Jadi dia macam mana nak boleh bawa yakin tu? Apa amal nak bawa yakin tu? Apa latihan nak bawa yakin tu? Tak dapat tidak untuk bawa yakin mesti ada latihan. Latihan apa nak buat, apa disiplin dia. Itulah imam dia. Kita nak pergi letak depan tu. Depan tu. Maka begitulah segala beramal dengan hal jahil tidak sah amal mereka itu. Apatah lagi jahil ilmu usuluddin. Ni memang kita punya bicara sinilah. Dan ilmu tauhid yang ialah pokok agama. Apatah lagi bukan jahil, salah ilmu tauhid. Maka janganlah sekali-kali kita beramal dengan semata-mata menurut nafsu. Alhamdulillah, jagalah situ. Jadi kalau itu yang amal selama ni yang dah buat tak boleh nak tinggal, pasal dah fardu macam-macam ada. Api pastikan hasilkan fardu yang lebih besar. Apa dia? Tauhid. Sembahyang tak boleh tinggal. Kalau puak sesat yang penggeng-geng makrifat tu, dia kata itulah tak sah nak ibadat melainkan kena dapat ilmu tauhid dulu. Selagi tak kenal Allah tak boleh buat ibadat, sia-sia buat ibadat. Baik tak payah buat ibadat, bagi kenal Allah Taala, dapatkan ilmu makrifat dulu. Ni pun masuk parit juga satu sudut. Jaga. Masa musuh kita iblis, syaitan, nafsu ni, ya Allah, sentiasa nak mengkecoh kita untuk menggagalkan perjalanan kita untuk boleh alladzina amanu wa amilus solihat ni. Jaga. Bacalah firman Allah Taala, i'lamu ma syi'tum, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Dia nak fokus apa ni dia? Beramallah oleh kamu barang yang kehendak kamu. Nak beramal apa pun beramallah. Tu. Yang ni juga dalil nak menunjukkan keluasan nak beramal ni. I'malu ma syi'tum. Apa amalan yang nama amal selagi tidak menyalahi, tak menyanggahi kawaid-kawaid agama. Nak berzikir, nak bersedekah, nak berselawat, selagi tak menyalahi kawaid-kawaid din. Yang perintah selawat ada, perintah zikir ada, perintah solat ada kan. Wasta'inu bis sabri, suruh sabar. Wasolah, suruh sembahyang sungguh-sungguh. Uzkurullah zikran katsira, zikir banyak-banyak. Sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah, berselawat dengan selawat seselawatnya. Warattilil qur'ana tartila, tartilkan Quran setartil-tartilnya. Bacalah Quran banyak-banyak. Tu yang baca sehari sampai 30 juzuk tu. Beramallah barang yang sekedar kamu. Lepas tu
sesungguhnya Allah Ta'ala dengan barang yang beramal kamu itu yang melihat ia. Isyarat apa? Di dalam apa dia nak sebut ni? Beramal lah. Faham tu? Dengan keadaan macam mana kita amal? I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Allah ni basir. Itu faham tak? Bima ta'malun. Allah ni lihat apa yang kita nak amal. Amal dengan hadir hati. Allah apa dia? Allah nazirun ilayya. Allah basirun ilayya. Allah syahidun ma'i. Allah ma'i. Allah innallaha ma'i. Allah syahidun alayya. Allah Ta'ala ni dia dok lihat atas aku, dia dok menyaksikan aku. Allah bersama dengan aku. Beramal dengan akidah macam ni. Saya ngaji urdu terus sebut apa? Abang ni Allah mere sat he. Allah mere sat. Apa? Dengan bersama dengan aku. Allah makna Allah always with me. Cuma nak bagi faham always with me tu. Macam mana nak bagi faham Allah is always with me? Macam mana praktikal tauhid dia tu? Kan? Tu kena mengaji. Jumpa ayat Quran macam mana? Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan? Hadis Nabi pun sebut afdalul iman an ta'lam annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Seafdal amal adalah kamu yakin Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Macam mana nak yakin Allah sentiasa bersama dengan kita? Bersama tu bukan bersama macam pahaman Wahabi yang ambil zahir ayat. Jaga. Bukan maksudnya duduk sebelah, duduk dalam kita subhanallah, subhanallah laisa kamitslihi syai'. Tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang sepatutnya. Tu yang usul ilmu akidah dia bagi betul. Beramallah kamu dengan barang kehendak kamu, sesungguhnya Allah Ta'ala basir. Jadi nak bawa akidah Allah basir. Jadi kalau Allah Ta'ala basir apa? Aku ni buta. Ni macam mana ni? Dia yang bagi lihat kita. Bawa tauhid. Jadi penglihatan kita ni anugerah dia. Mata ni pun Allah bagi jadi. Boleh melihat ni pun Allah yang bagi kita penglihatan. Alhamdulillah. Apa boleh puji dah? Kalau tak mana mau tu ada pelajaran tauhid kita belajar tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Mana tak bisa mengaji, wajib kita bab mengaji. Dan pastikan jangan tersalah guru yang dicari. Tu kena nasihat juga tu kan. Pasal kadang cari gelong, cari sewil, cari sesat. Pasal kita tak kenal kan. Maka dengan umpama ini pihak perhamba dan jemaah perhamba secukup-cukup taruh bimbang. Ni bahasa-bahasa petani macam ni lah kecek dia ni. Secukup-cukup taruh bimbang kepada penuntut passion baru. Passion. Sedap tak bahasa lama dia? Ada tak bahasa moden dia? Ada passion baru. Mana dia? Berpegang dengan semata-mata zahir ayat. Ngaji akidah tapi zahir ayat. Buat apa ngaji sifat 20 ni? Susah, pening kepala, sakit kepala ngaji sifat 20 ni. Kita balik pada Quran hadis. Quran hadis ni tenang, baca senang faham. Senang je faham. Allah, senang je faham. Orang kafir pun boleh faham. Baca terjemah Al-Quran semua orang boleh faham. Jaga. Ni passion baru. Ngaji passion baru. Ngaji passion baru. Baca Quran, belajar pun belajar tafsir Quran harfiah, harfan bi harfin tu. Siap lagi belajar. Kita dia apa arti? Bagi cabaran lah. Apa arti baca Quran tak faham makna? Apalah yang tadabbarun al-Quran. Kita nak baca Quran dengan tadabbur al-Quran. Wow, dengar ayat hebat. Tapi takut retorik saja. Saya ngaji tu orang kata dia macam ayam berkokok kuat tapi ekor terpalit tai. Faham? Ekor ni panjang, lawi dia tu kan. Duk palit tai. Dia. Kita kena ahli tauhid, kena faham Quran hadis. Dia tak Wahabi, apa dah? Faham zahir ayat. Itu senang. Contoh misal itu. Jangan kata orang biasa duk faham zahir ayat. Maulana pun zahir ayat.
Kacau. Kalau ustaz-ustaz biasa tu ramai lah. Maulana pun tengok zahir ayat. Dia kata dalil Al-Quran jelas menunjukkan Allah atas langit. Maulana cakap itu. Ni duk pahaman tak bertempat Asy'ariyah Maturidiyah ni. Mana dalil Allah tak bertempat. Tunjuk saya satu dalil Allah tak bertempat. Punya bingung mai tengah tu. Maulana tu. Maulana mana tak tahu lah, tapi Maulana pun bengong tengah tu. Yang anak murid dia macam mana? Maulana ya Maulana, kita nyanyi ya. Tu geram saya nyanyi sikit nak bagi slow sikit. Aku tak tahu bakan. Tapi memang bakan bapak tu. Datuk guru dia Maulana, anak murid Maulana ya Maulana Lena. Astagfirullah. Berpegang dengan semata-mata zahir ayat Quran, maka beramal mereka itu dengan hal pula tu, pakai Quran tu amal akidah dia macam tu, padahal tak peduli haram halal sah batal. Ni satu hal. Zahir ayat, bila dah zahir ayat, pekah pun zahir ayat tu, yang babi ni haram ni daging aja. Zahir ayat. Jangan kata Maulana, mufti pun cakap macam tu. Mufti pula. Mufti tu lah, mufti Pasir Mendengar tu. Memang dia cakap itu, bukan amalan ni. Dia berbangga cakap macam tu. Halal haram dia masalah. Benda yang kita kata halal, dia kata haram. Ni sawit tak keluar zakat. Sawit keluar zakat. Sampai negeri dia, negeri Pasir Mendengar ni, harum manis semua keluar zakat. Fatwa negeri Pasir Mendengar. Ya nak pelik lah. Benda yang halal tak payah kena keluar zakat, dia haram kan. Ambil duit tu, bahkan dia suruh keluar zakat dulu. La ilaha illallah. Babi yang haram gila babi punya. Dia kata yang haram kat babi ni dagingnya. Tu pun haram makan aja. Nampak? Cara kepala otak dia berfikir. Pelik dah. Pasal apa tu? Pasal tak ada imam yang guide dia punya amal. Tak ada pasal lain lah. Dia tak ada pasal lain lah. Orang yang rosak ni, dia mesti rosak akidah tu, baru boleh rosak amal. Rosak akidah, rosak amal. Mesti. Satu, betul akidah, insyaAllah amal betul. Kita boleh tengok rosak tu dengan, tengoklah, lagi dia bercakap, lagi rosak. Lagi dia bercakap, lagi rosak. Kerana pasal apa jadi masalah halal haram ni? Kerana pakai zahir. Umpama ayat itu dengan tidak berguru. Tu yang kalau pergi Mekah buat apa? Minum air kencing unta. Pasal Nabi pernah bagi sahabat minum air kencing unta. Apa masalah? Apa masalah? Beramal dengan hadis. Orang kok minum susu unta, naik unta, gagah lagi. Kata itu bid'ah. Yang sunnah apa dia? Minum air kencing unta. Ni kepala otak yang pasti mendengar tu lah. Satu geng lah tu. Kau tuan-tuan tak pernah jumpa lah tu, hai. Ada apa buat tu? Pelik kita. Tapi kita londeh macam ni, dia memang kadang dia macam ni. Memang pahaman dia macam ni. Memang pahaman dia macam ni. Kau nampak eksklusif sikit lah kan, nampak pakai tie, pakai kot, tapi kepala otak dia macam ni. Zahir ayat, zahir hadis. Jadi antara dia pegang dengan tak berguru. Kami pun tak laki. Kami pun ada tok guru kami. Tok guru lah, tok guru hampa, kepala otak hampa, nafsu hampa, cara hampa, kaifiat pahaman muda. Tu. Pahaman moden, passion baru. Pahaman muda, nanti kita baca kitab khas pula. Apa? Kitab kaum muda apa dia? Jumpa tu.
ulama kita lama lah bicara. Tu pun kaedah dia orang nak berlapik sebut Wahabi, kenal lah Wahabi ni. Semua orang tahu Wahabi sesat. Kami bukan Wahabi, kami kaum muda. Nanti kita baca kaum muda pula. Sabar dah. Padahal sekiranya kalau berguru, maka mendapat mereka itu bahawa umpama ayat itu adalah ayat yang dinamakan ayat tahdid. Ada ayat yang nama ayat tahdid. Apa benda ni? Tahdid ni ayat untuk menakutkan, ayat untuk menakutkan, tapi faham zahir ayat, dia faham macam lain lah. Dalam Quran misalnya, i'malu ma syi'tum, apa dia? Beramallah apa saja yang kamu kendaki. Kalau faham umum tu macam mana? Nak buat apa-apa, buatlah. Ilam tastahi fasda' ma syi'ta. Kalau hang tak malu, buatlah apa yang hang nak. Boleh buat apa kita nak. Bodoh tu ayat tahdid. Ya. Yang tu yang kita kena mengaji tu kan. Ataupun ayat takhwif. Pasal golongan sesat ni dia kata kami pun mengaji. Memanglah bukan di cara hang, bukan mengikut mengaji ikut jumhur ulama. Ataupun takhwif, ataupun ayat tu adalah ayat untuk menakutkan. Dia tahdid atau takhwif, yakni menakuti. Itu maksud takhwif. Lagi pula akhirnya wa'id. Kadang ada ayat yang ayat wa'id. Apa dia ni? Yakni janji jahat. Ayat janji kena dapat balas neraka, azab. Seperti pada mengajar bapa umpamanya akan anak. Yang ni dia sebut pegang dengan zahir ayat. Ada ayat mana macam lain, faham macam lain. Itu maksud tujuan yang sebut tu. Yang kata berpegang dengan zahir ayat. Ayat ni kalau tengok zahir lain, tapi maksud dia macam lain. Berpegang dengan zahir ayat ni lama masalah. Pasal apa? Pasal yang ni lah menyebabkan jadi sesat. Pasal mengaji passion baru. Ambil faham dengan zahir ayat. Bandingan salah dan sesat kaedah faham zahir ayat ni, seperti mengajar seorang bapa akan anak-anak umpamanya yang nampak nak karut mereka itu dengan katanya. Anak-anak mengarut macam-macam dah, nak mengepik makan minum ketung apa. Kata, buat kerjalah kamu akan apa-apa yang kamu nak. Hang nak buat apa pun ikut hang lah. Hang nak mengaji ke tak mengaji pun ikut hang lah. Hang nak mampu pun ikut hang lah. Apa tu? Kalau anak yang bengong ni macam mana? Macam Wahabi je lah bengong. Pakai zahir ayat. Bapak aku dah bagi lesen besar. Apa dia? Bapak aku dah kata ikut hang lah. Jadi aku bebas sekarang. Macam mana? Bodoh. Ayat tu tahdid, takhwif kan. Maka sesungguhnya aku dengan mana-mana pekerjaan kamu itu aku lihat dan aku tengok. Maka di sini sekiranya kata dia, kalau anak-anak yang menggunakan akal masing-masing tengok zahir ayat, dia pula bodoh, bukan ahli nak faham bahasa bapak dia, nescaya tahu mereka itu bahawa bapak suruh kerja perkara-perkara yang baik-baik. Kalau yang cerdik, kalau dia ada akal sempurna, dia akan faham. Maksud dia bapak suruh buat baik, bukanlah suruh buat suka hati kita. Itu hak cerdik. Tapi jaga ada dalam kalangan tu hak bengong. Antara orang bengong ni Wahabi. Pasal apa nak suruh Wahabi ni? Ni bunga-bunga dia nak masuk bab salah akidah lah. Pasal dia imam kan. Bila Wahabi ni imam pun dia samun, makmum pun dia samun. Apa dia? Akidah pun rosak, amal pun tinggal habis. Bid'ah. Tu orang kata apa? Bunga-bunga dia nak tunjukkan kitab dia ni, dah dia nasihat elok-elok, dia nak pergi tuju sagi kat situ lah, dia nak berbom situ, kebom dia bom. Macam apa? Ni lah benda-benda apa yang rosak masyarakat kita ni. Ni lah akidah pun rosak, amal pun rosak. Kita amal satu hal,
dah boleh buat amal pun banyak, akidah tak ada, kena pergi mengaji akidah. Masalahnya sekarang apa? Hak akidah pun rosak pasal Wahabi, amal pun rosak pasal Wahabi. Di Wahabi ni masalah besar lah. Jahanam masyarakat kita lah ni antaranya Wahabi ni lah. Ada pun anak-anak yang buta perut. Sedap bahasa gitu ni. Yang buta perut, yang buta perut, maka tak pandai faham seperti itu, maka mengarutlah mereka itu dengan bermacam-macam kerja-kerja mereka itu yang mengarut, maka rugilah mereka itu dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Siapa dia ni? Wahabi. Wahabi awal-awal itu. Pasal apa ni? Faham dengan zahir ayat. Jadi fahamnya apa? Wahabi ni dia ialah orang yang ikut agama dengan cara yang tak cerdik, cara bodoh. Pasal apa? Faham dengan zahir ayat, zahir hadis. Kalau ada ayat Quran dan hadis, kalau betul zahir, kalau kata ayat muhkam pun, dia tak selesaikan ayat Quran dan hadis itu, dia tak selesaikan tertib disiplin ulama sebut. Dia duk sebut sahih tak sahih, sahih tak sahih, hadis-hadis dhaif tak sahih, ada sahih. Dia ambil faham terjemah bodoh ya. Bila dhaif buang semua. Padahal tu istilah dhaif. Memang dhaif makna lemah, bukan lemah tu tak boleh beramal, bukan. Dhaif tu nama martabat hadis. Disebabkan perawi-perawi ataupun syarat-syarat yang tak cukup untuk nama sahih kan. Bukan hadis tu dhaif maksudnya tak boleh pakai, bukan dia. Ni Wahabi bodoh yang tak faham ni. Bila tok guru dia apa bodoh, anak murid dia bodoh berdengung, bodoh. Maksudnya apa? Berkali-kali bertipa-tipa lah bodoh. Ni masalah dia. Kalau bingung tok guru dia, macam mana anak murid macam mana? Bengong. Bahasa macam tu senang faham. Saya punya bahasa bukan ahli akademik punya bahasa. Saya punya bahasa kampung supaya orang senang faham. Kerana cakap bahasa akademik pasal tak faham tu lah, pasal terlalu akademik. Dia tak faham bahasa-bahasa kiasan, tak boleh. Boboh bengong. Terbakar dia mah. Berapi berasap. Ustaz kata kami bengong. Tengok ni bahasa tok guru. Aku tok guru kampung. Macam ni macam tu. Mu orang akademik menggunakan bahasa akademik mu. Aku orang kampung ya. Na'udzubillahi min zalika. Allahumma rzuqna salamata fid darain. Amin. Ini doa dia lah. Mudah-mudahan dalam makbulkan doa ni. Di atas kita wajib nak makbul doa ni buat sabar, usaha ikhtiar, minta rezeki, pandai usaha ikhtiar, minta akidah sahih, bodoh pergi mengaji Wahabi. Apa tu? Sikit. Okey dah tu. Pertaruhan bagi anak-anak. InsyaAllah dia nak sebut tentu. Ni simpanan ataupun apa? Wadi'ah apa yang sebut? Khazanah dia nak sebut. Benda dia nak taruh, simpan, nasihat untuk anak-anak, anak cucu dia. Anak-anak situlah sambung kita nanti insya-Allah. Soalan. Beramalah kami akan barang kehendak kamu. Macam mana? Maknanya buatlah bagaimana tak langgar syarak macam itu. Belakang apa? Beramal kehendak kamu ni? Tadi terjemah ayat Quran. Amalu ma Syi'tum tu ha? Beramalah kamu akan barang yang kehendak kamu. Maksudnya buatlah, beramalah selagi mana tak melanggar syarak. Tak melanggar syarak tu kan? Oh, yang tu kalau Allah tengok zahir ayat, mu nak beramal apa ikut mu lah, macam tu lah kan. Itu macam tu. Tapi i'malu ma syi'tum, ayat tu tahdid. Innallaha bima ta'malun basir. Ayat tu tahdid lah. Faham tu beramal ni mana boleh mengikut masyiah kita. I'malu ma syi'tum ni kalau faham sekali lalu, ikut kehendak kita nak buat apa, buatlah tak? Oh bukan. Itu ayat tu tahdid. Kalau ittaqullah mastata'tum, tu mastata'tum makna lain pula. Tu yang kata tak boleh faham dengan zahir ayat, kena faham makna murad dia. Jadi ayat tu tahdid dengan mana?
Itulah dibuat bandingan tu tadi. Janganlah faham sekali lalu dengan mana mu nak buat apa, buatlah, ikut mu lah. Masing-masing ada pandangan dan pendapat. Tu jadi sesat dah. Masing-masing ada pandangan dan pendapat. Tak. Memang ada pandangan dan pendapat, tapi tak semua pandangan dan pendapat boleh diberi pandangan dan pendapat, dan tak semua pandangan yang boleh diraih dan boleh berlapang dada untuk mendengar pendapat orang. Yang tu yang jadi sesat tu. Zaman ni kan passion moden ni sebut ni, passion baru ni apa dia? Syekh kena berlapang dada, Syekh. Maksud apa? Ini pun pendapat dia pun ada hujah dah, Syekh. Syekh bagi kita. Syekh ni syadid sangat. Takkan pendapat hantar yang seorang betul. Orang lain pun ada beri pandangan juga. Adakah semua orang boleh bagi pandangan? Adakah semua orang boleh bagi pendapat? Kita kena raih pendapat. Raih kepala otak Untuk raih lah orang hidang babi, raih lah makan babi. Raih lah Merry Christmas. Ni lah kepala otak pluralisme. Boleh? Jadi ayat tu tahdid, bukan suruh maklum masyiktun tu. Dengan ayat tu berhujah untuk kata boleh bagi pandangan dan kena meraihkan pandangan dan kena berlapang dada di atas pandangan orang lain. Ada pula ni kepala otak siapa aja ni. Tu bukan kaedah Islam kita. Islam meraihkan pendapat orang lain ni bukan kaedah Islam kita. Kaedah Islam kita, mana pendapat yang betul, tu baru boleh diraih. Mana pendapat yang salah, mana boleh diraih. Bahkan lawan sehabis-habisnya. Banyak zaman ni yang dia cuba buka apa? Buka ruang untuk beri pendapat, pandangan. Kaedah kita macam mana? Tidak boleh memberi pandangan dan pendapat melainkan ahli dia saja untuk boleh beri pendapat dan pandangan. Kalau di atas dia kata boleh beri pendapat pandangan, kenapa kalau nisbah saya punya bahasa lah kan, kita duk mengajak dia lawan balik, siapa? Patutnya berlapang dada lah, no comment lah. Siapa? Masing-masing ada pendapat dan pandangan. Tapi bila kita komen dia kata relax lah Syekh, janganlah syadid sangat, masing-masing ada pendapat dan pandangan. Tapi bila kita bagi pendapat pandangan, dia lawan tak kira cakap kita, relax lah Syekh, berlapang dada lah, terimalah pandangan dia suruh kita lapang dada, pendapat kita dia lawan segala-gala. Apa bala ni? Itulah lalu. Jadi ayat tu tahdid lah. Yang belakang tu nak hurai tu innahu bina. Ya. Bila kata anak beramai ikut hang lah, tapi ingat bima ta'maluna basir. Tu tahdid lah tu. Keluar daripada makna asal. Tu qarinah yang menegahkan daripada makna asli. Okay. Sebab dia dengan yang trend zaman sekarang ni kan, sebab mudah untuk dapat contohnya Quran terjemahan, hadis terjemahan. Sedangkan ulama dulu ajar kita dengan ada fiqh, tauhid, itu tasawuf. Dia tak terus kepada terjemahan Quran dan hadis tu. Banding dengan zaman sekarang. Dia kena faham prinsip inilah. Mudahnya akses terjemahan, tambah apa dia panggil Quran, yang satu-satu tu panggil apa? Harfiah tu, tafsir harfiah Quran kan, satu dulu ulama kita banyak bagi peringatan dia kata haram pergi belajar ataupun pergi baca tu Al-Quran tafsir harfiah ni, harfiah ni macam apa istilahnya apa, dia kan jadi bengong ayat ni habis-habis dia punya keputusan nanti ada pendapat pasal Al-Quran membenarkan. Dalam Quran ada kata macam ni, dalam Quran ada kata macam ni, dan yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Macam apa? Al-Quran ada. Itu kata dia jadi bingung tu. Jadi kena faham disiplin. Walaupun banyak benda yang kita boleh akses, beli apa semua macam-macam ada, terjemahan harfiah tak harfiah, begitu banyak bahan-bahan bacaan lah ni, bahan ceritakan ada internet apa yang elektronik ni ada. Sekalipun banyak, dia kena berguru dan belajar dengan guru yang betul, dan kena ada disiplin ilmu. Tidak boleh dengan sewenang-wenangnya ataupun dengan semudah-mudahnya ambil akses sendiri. Itu masalah dia. Bahkan kalau katalah dia nak gunakan yang tu sebagai satu kemudahan untuk faham agama, saya kata macam ni,
hang ada kan nak akses yang ni macam-macam internet apa semua ada, kereta hang rosak tak usah pergi pomen, kemudahan untuk repair kereta sendiri. Macam mana? Buka internet, tulis nama model, dia bagi panduan, buka YouTube, tengok kan, repair kereta sendiri. Macam gunakan cara berfikir itu nak menunjukkan bukan semua orang boleh akses. Okey, baik, tengok boleh, tapi bukan semua orang boleh buat. Hang boleh baca terjemah, tapi hang nak faham, hang kena buru pada ahli dah. Dia punya prinsip tu mesti pegang, kaedah tu mesti ambil lagi betul. Jangan duk masuk longkang, jangan duk kena temberang, jangan duk kena kencing. Yang tu lah sikit, jaga. Pasal retorik zaman lah ni banyak menggunakan slogan, baliklah pada Al-Quran dan hadis, baliklah pada Al-Quran dan hadis, baliklah pada Al-Quran dan hadis. Betapa berlambak pahaman mereka, tak ikut Quran dan hadis. Padahal dia sebut Al-Quran dan hadis tu, rupanya yang dia pakai terjemah Al-Quran dan hadis saja, terjemah saja, bukan maksud Al-Quran dan hadis. Ada kadang-kadang sebut Al-Quran dan hadis, terjemah pun masuk parit, tambah huraian dia masuk gaung terus. Tapi dia punya pengikut, kata dia Syekh ni, Maulana ni ikut Al-Quran dan hadis. Kepala otak mana bila disebut Al-Quran dan hadis? Semua disebut pendapat. Sedangkan ayat besar dia Quran dan hadis, itu retorik untuk tunjul diri ya. Padahal banyak pendapat dia bukan pakai Quran dan hadis pun, hanya pakai pendapat kepala otak dia. Kalau ambil Quran pun ikut kepala otak dia, hadis pun syarah ikut kepala otak dia. Pasal mudah kepala otak tu, pasal kampung. Jadi hati-hati situlah nak sebut. Walaupun banyak benda boleh diakses, tapi ada disiplin kita kena ambil mesti daripada guru yang betul. Yang tu mesti ambil prinsip tu, mesti berguru. Bukan dengan semata-mata kita baca, kita akses, aku dah faham tang ni, anti saat kena semak elok-elok. Pasal maklumat lah ni, bila ledakan maklumat macam ni, kena hati-hati. Saya dah sebut macam ni, teringat saya masa mengaji dulu. Sebut ujung ni, tahu mana? Kenapa Baghdad dilanggar Mongol? Tuan-tuan dengar sejarah siapa? Umat Islam leka apa tu kan? Macam tu kan? Ni kan? Sebagian guru saya dia kata macam ni. Pasal apa? Zaman tu zaman Islam, umat Islam berkarya dengan bermacam-macam karya. Istilahnya bilang yang leka, lalai, pemimpin rakyat satu hal. Mongol mari, Allah Ta'ala nak jadikan Mongol ni, hikmah dia tahu mana? Nak selamatkan orang Islam duduk belakang. Tahu mana? Mongol ni satu bangsa yang tak ada pendidikan dan tamadun. Dia masih nombek lagi masa tu. Islam dah maju dah, tapi pasal leka beralah macam-macam. Bila perang bunuh orang Islam apa, nak seberang sungai Purat dan Dajelah tu, apa dia panggil, sungai apa bahasa moden, itulah kan, nak seberang sungai tu, tuan-tuan tahu dia buat apa? Buat jambatan. Khazanah kitab yang dikarang tu semua dijadikan jambatan, longgok sampai muara sungai hitam dakwat kitab yang dilonggok oleh puak Mongol ni. Buat apa ni? Jadikan jambatan untuk seberang sungai, bukan sungai Perak. Sungai tu bukan sungai Perak, antara Baghdad dengan Basrah, Kufah dengan Basrah tu, nak pergi seberang sungai tu, bukan sungai Perak tu, luas dia tu, yang tu jadi kitab tu, longgok buat jambatan. Yang ngaji ada tu kata apa, itu kaedah Allah Ta'ala nak selamatkan kita zaman lah ni. Semua khazanah yang merepek tu, antara yang dah dibubuh dalam sungai tu, tertulis dia, tulisan dia hapus, dah masukkan sungai, habis kembang, habis muncullah Baghdad. Allah Ta'ala jadikan Mongol ni jadi sebab untuk hapuskan pahaman-pahaman merepek yang ada pada zaman lah tu, yang menyebabkan orang Islam ni lalai leka. Nak selamatkan dia, Allah Ta'ala datangkan Mongol, hapuskan khazanah yang merepek tu dengan masukkan khazanah tu dalam sungai. Untuk guru kita ada yang syarah macam tu, ada yang syarah macam tu. Yang tu yang zaman merepek lah ni, yang ada ni yang saki baki yang duk tinggal. Kalau masih ada yang merepek macam dulu tu, agak-agak macam mana? Tak tahulah kita. Tak tahulah kita. Sikit dan sebut tu, nak sebut kata
banyak benda boleh akses, tapi mesti ada panduan guru. Satu, jangan terpesona dengan tengok background ni kitab banyak. Kitab banyak ni, kitab ni kitab pun bertabur, buka kitab. Tapi siapa yang akses tu? Rupanya Maulana, ya Maulana, dia lena rupanya. Dia orang tak faham macam mana nak akses. Pasal boleh tengok kecelaruan cara dia berfikir. Dia bercakap pun bercelaru dia bercakap. Jadi hati-hati lah itu. Satu, bukan dengan kitab yang banyak, tapi cara dan metodologi yang tak betul. Menunjuk dengan kitab banyak tu menunjukkan dia betul. Nak kira banyak, pergi perpustakaan lagi banyak. Akses lah tengok. Internet pun lagi banyak, buku boleh akses macam-macam, PDF ada. Macam tu kah kaedah kita nak ilmu agama? Ilmu agama mu kena mengaji dengan orang yang betul, baru hang dapat betul. Jangan takabur untuk pergi jumpa dengan orang betul. Itulah kaedah dia. Ni sikit-sikit bacalah. Tak, kaedah kita nak cara bergurulah. Bukan menafikan baca dalam Quran tu, tapi bacalah dalam Quran tu pun dia ada makna majazi. Rasulullah tak boleh baca, orang salah suruh baca. Betul kan? Apa orang nak bacalah, bukan suruh baca, tapi suruh berguru. Yang dia orang ni tara baca punya. Satu jadi itu macam boleh faham? Tara baca. Apa maksud tara baca? Dia tak belajar sebenarnya. Apa maksud bacalah tu? Bukan bacalah tu iqra' tu. Maksudnya mesti banyak membaca. No, mesti berguru. Rasulullah tak boleh membaca, dia ummi, tapi dia hafal Quran. Macam apa? Berguru Jibril. Itu baru baca punya. Ini boleh baca, tapi tak ada baca juga. Tak faham sudah. Yang tu pun tak faham. Memang antara baca punya. Boleh tak faham bahasa gitu kan? Itu rasanya sekitar tentang soalan tu. Sikit peringatan tentang sejarah lah. Pasal ada saya ngaji guru sebut hikmah Mongol pasal orang Ta'ala dia takkan buat sia-sia. Antara dia nak selamat dan jaga umat Islam ni, dia jahanamkan semua khazanah yang mengarut tu dengan datangan Mongol. Hapus kan, macam mana hapus? Buh dan sungai hanyut, habis semua. Yang tinggal khazanah yang kita duk terima lah ni tu saki baki daripada Mongol lah tu. Tu kalau ada semua lah macam mana? Ada orang kata kalau ada semua umat Islam ni maju lah. Ada lah. Saya kata lagi jahanam. Tengok khazanah yang ada lah ni, bukan khazanah. Kita tengok dalam pasaran buku-buku lah. Tuan-tuan masuk kedai buku, saya pun baru ni masuk kedai buku nak cari Quran aja. Saya tengok tu dia buku banyak lah. Lama tak masuk kedai buku. Ya Arab satu kan. Yang ni hak Melayu ni banyaknya buku yang ni. Apa nak ambil? Dia akan jadi macam ni, dengar. Macam tuan-tuan masuk pergi restoran nasi raban, apa? 80 lauk pauk. Itu. Muntah hijau nak pilih mana satu. Yang ni sedap. Memang tujuan dia tu pun ambil, tengok tak habis pun makan. Terbuang gitu saja. Siapa? Memang masakan sedap-sedap. Buhi bahasa gitu kan. Tapi macam mana? Buang siapa? Rambang mata. Dia pergi mesti ada guide. Anak makan apa? Hang suka apa? Cari yang suka sahaja. Ambil kadar hang kena makan. Kadar hang lemah dengan makanan. Macam tu lah. Khazanah lah ni. Akses bahan bacaan. Apa dia? Kena berguru. Kena tahu kaedah-kaedah nak akses. Sekali lalu lah. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada ilmu tauhid tadi. Ya. Kenapa diulang usuluddin dan ilmu tauhid? Oh, itu tafannun bil ibarah ialah kan? Atau tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nawwir qulubana binuri hidayyatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midadika kullama dhakaraka zakirun wa ghafala an zikrika ghafilun
اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك